Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan dia sebagai Masjid An-Naim, Taman Seri Setia, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan. Bagi sama-sama menyambung perbahasan kita di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, iaitu pada bab yang keempat, pada menjauhkan segala maksiat yang batin, iaitu maksiat di dalam hati. Dan hari ini kita sampai pada fasal yang ketiga ke keempat dah? Makan. Makan lepas dah sini. Gemar makan fasal pertama. Banyak cakap dah lepas juga dah. Hari ini kita pada yang ketiga, fasal menyatakan marah. Itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin wa Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala pada fasal yang ketiga pada menyatakan marah, yakni al-ghadab. Katanya, adapun ghadab iaitu marah, maka iaitu dicela oleh syarak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidu sabirul asala. Rawahu at-Tabrani fil kabair wal Baihaqi fi Sya'bur ad-Dha'iful Iraq. Marah itu membinasakan akan iman seperti membinasakan putar wali, iaitu akar seruntun akan madu. Masya-Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ghadiba ahadun illa ashfa 'alan nar. Tiada marah seseorang melainkan hampir dia atas api neraka Jahannam. Wa na'udzubillah min zalik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Daud wal Ahmad. Maksudnya bahawasanya marah itu daripada syaitan dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api dan hanya senya dipadamkan api itu dengan air. Maka apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia mengambil wudu. Ini kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala kepilkan 3 hadis Nabi SAW larang kita marah. Adapun ciri orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahawa di antara 2 ciri orang beriman itu ialah yang pertama, ia mampu menahan marahnya ketika ia marah, dan ciri yang kedua, ia mampu memaafkan saat ia disakiti. Ini ciri orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Namun pada hadis yang pertama ini, al-ghadabu yufsidul iman. Iman ni ada barang yang akan menghapuskan dia. Barang yang akan menyebabkan iman tadi tidak sempurna, iman tadi pincang, iman tadi jadi cacat. Salah satu daripada kelakuannya ialah ghadab. Al-ghadab iaitu marah. Itu sebab Nabi SAW kata, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Kenapa? Dengan perbuatan marah ini menyebabkan iman seseorang itu yufsid. Ambil yufsid, rosak. InsyaAllah. Ada kerosakan, ada kepincangan dan kecacatan. Sebagaimana yufsidu sabirul asal. Sebagaimana akar yang pahit. Itu disebut sini akar apa? Iaitu akar putar wali. Putar wali ini dia ada adik beradik dia. Dia ada raja wali, bakar wali dan putar wali. Ketiga-tiga daripada bahan ni tadi, antara kalau orang kata kencing manis ke darah tinggi, dia makannya bakar wali nak. Bakar wali yang panjang kemudian dia menggerutu tadi tu. Ada satu lagi putar wali. Putar wali ni dia lebih baik daripada bakar wali. Ya Allah. Jadi itu sebab dalam hadis mengatakan sabirul asal, ia akan membinasakan madu. Semanis mana madu pun, kalau dimasukkan putar wali ke dalam dia, maka menjadi pahit madu tadi. Subhanallah taala. Jadi itu perumpamaan kiasan Nabi SAW, iaitu sebagaimana orang yang ada sifat pemarah lalu dia mengatakan dia beriman, maka tidak sinkronis, kita kata
telilah seorang yang kata beriman tetapi dia pemarah. Adalah baginda Nabi SAW itu tadi, marahnya ia sekiranya perkara yang dilakukan oleh seseorang itu mencabar dan mencela agama serta Allah Ta'ala. Tetapi kalau kelakuan seseorang itu ke atas diri Nabi SAW, Nabi tidak akan marah. Ini sifat Nabi SAW. Itu sebab ada seorang badui, dia datang pada Nabi, dia tarik rentak kain di selendang Nabi SAW hingga belak ataupun hingga bercalak leher Nabi SAW. Perbuatan badui itu kepada Rasulullah, namun Rasulullah tidak marah kepada dia, kerana itu perbuatan pada Rasulullah. Tetapi jika perbuatan itu mencemar pada agama, mencemar kepada Allah, maka Nabi akan marah. Jadi marah tu boleh, tetapi ada tempat yang sesuai untuk diletakkan marah itu tadi, insya-Allah. Dan kata Nabi SAW lagi, ma ghadiba ahadun, tidaklah seseorang daripada kamu yang memiliki rasa marah atau ketika itu dia sedang marah, illa ashfa' 'alan nar, melainkan kakinya ketika itu berada di atas api neraka Allah. Yang ketika seseorang marah itu, kebarangkalian akalnya hilang, lalu mulutnya akan sentiasa mengatakan perbuatan yang bukan daripada akalnya, dan kelakuan tubuh badannya tidak mencerminkan sikap dan kepribadian kebiasaan dia. InsyaAllah. Ini kerana orang seorang marah. Masya Allah. Jadi kebarangkalian silap dan salah itu berlaku. Contoh dalam perkataan, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, api neraka itulah yang utama bagi diri dia. Kenapa? Kerana kasura kalam, kerana banyak dia bercakap. Dan kebarangkalian bila marah seseorang itu, dia terlupa bebelan mulutnya itu tadi akan keluar perkataan-perkataan yang mencemooh, perkataan yang merendahkan, perkataan yang menghina, perkataan yang boleh menyinggung. Maka jadilah suatu kesilapan yang akan menjadi dosa kepada seseorang, dan perkara itu akan menyebabkan dimasukkan ke dalam api neraka Allah, wa na'udzubillah min zalik. Dan kata Nabi SAW pada hadis yang ketiga, innal ghadabu minasyaitan, sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Itu sebab dalam kejadian Adam alaihissalam yang Allah titipkan kepada Adam tu apa dia? Sesungguhnya kami menjadikan Adam itu dengan rupa Ar-Rahman. Mana rupa Rahman? Sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi semat dalam diri manusia itu tadi. Tapi kejadian manusia yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirul Asrar, apa kata dia? Dan dijadikan Adam serta keturunannya itu daripada 4 unsur. Yang pertama unsur bahimiyah, yang kedua unsur syaitaniyah, yang ketiga unsur malaikah, yang keempat unsur rabbaniyah. Yang pertama unsur bahimiyah. Apa itu bahimiyah? Iaitu sifat yang dimiliki oleh binatang liar. Apa binatang liar buat? Makan, minum, tidur, ngawan, beranak pinak. Kemudian barangkali kalau kita tengok kerbau bekerja, subhanallah ta'ala. Ini ada pada manusia? Ada, insya-Allah. Dan pada manusia juga Allah kirimkan sifat-sifat syaitaniyah. Boleh ada pada manusia tadi, dengki, hasad, takabur, riya, ujub, sum'ah, negagah. Ini semua sifat-sifat tercela. Marah, itu sifat syaitaniyah. Ada pada manusia? Ada. Dan ketiga Allah bagi juga kepada manusia, iaitu apa nama dia? Sifat malaikah. Apa sifat-sifatul malaikah? Taat, ridha, ikhlas. Allah bagi juga pada manusia. Bagi. Dan yang keempat Allah bagi sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan. Apa dia? Kasih sayang, cinta, rindu, belas kasihan. Ini semua haknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada penciptaan manusia. Namun sejauh mana manusia mampu mengawal sifat-sifat itu, kecenderungannya ke arah mana? Adakah kecenderungan ke arah bahimiyah dan syaitaniyah, atau kecenderungannya terhadap malaikah wa rabbaniyah? Itu saja diperbahaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirul Asrar. Masyaallah tabarakallah. Jadi itu sebab membezakan manusia dengan bahimiyah ialah akalnya. Masyaallah tabarakallah. Akal tu yang memainkan peranan untuk dia memilih. Itu sebab kalau kita bahas dalam sifat Allahumma salli dalam sifat 20, dia ada bab qudrat dan iradat, insya-Allah. Dalam bab tu dia akan ada satu bab keluar masuk dalam kitab Jauharut Tauhid. Apa dia bahas? Iaitu ikhtiar dan usaha, insya-Allah. Apakah ikhtiar dan usaha seseorang itu tadi dari Allah juga? Kalau dia cakap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka takut
Bila dia kata, saya ni sebenarnya tak nak marah, tapi Allah yang jadikan saya marah. Ada disalahkan Allah pula yang jadikan dia marah. Tak betul. Adakah Allah menjadikan tiap gerak bagi manusia ni tadi? Allah menjadikan gerak. Namun yang bergerak ni, perbuatan bergerak ni tadi dipanggil ikhtiar dan usaha. Subhanallah ta'ala. Jadi kalau kita faham tu, kita tak akan jadi seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Yang baik dan buruk semua datang daripada Allah. Semata-mata, kata Masya Allah. Kita buat jahat pun Allah Ta'ala punya kerja. Kita buat baik pun Allah Ta'ala punya kerja. Jadi sebenarnya seakan-akan kita ni adalah, biasa perkataan ni terlantun pada masyarakat, berkata kita ni hanyalah pelakon yang melakonkan watak yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak, dia bukan seperti itu. Dia ada topik ikhtiar dan usaha. Ini dikatakan dalam kitab Jawharut Tauhid. Tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi itu sebab bila orang mengatakan, saya sebenarnya tak nak marah Ustaz, tapi Allah lah yang telah menetapkan saya marah. Dia tak boleh jadi apa itu. Kerana dia ada usaha untuk marah tu tadi. Tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi itu sebab innal ghadabu minasyaitan. Sesungguhnya marah itu sikapnya syaitan. Dan syaitan itu tadi dihiasi dengan sikap marah. Kenapa? Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Kerana syaitan itu dijadikan daripada api. Panas, baran, no ada sifat padanya. Wa inna tutfa'an naru bil ma'. Cara kamu nak meredakan api supaya dia tidak membesar, cara kamu nak bagi api itu tadi perlahan, maka disiram air kepada dia. Begitulah fa innal ghadab, begitulah tatkala kamu marah, seseorang daripada kamu marah, fatawadda, maka dia berwuduklah. Masyaallah. Dalam hadis yang lain kata, kalaulah seseorang itu sedang marah, dia berdiri, maka duduklah. Kalau duduk tak hilang marah, berbaringlah. Kalau baring pun tak hilang marah, berwuduklah. Wuduk pun tak hilang marah, mandilah. Sampai tara tu, sejukkan badan, kata orang. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Jadi, marah ni dia termasuk dalam sifatul mazmumah, sifatul syaitaniyah. Maka usaha kita untuk jauhkannya. Faslul rabi'. Pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad iaitu dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak, lagi haram. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam anna al-hasadul haramu wa huwa an tuhibban zawalan ni'matin min ghairika wa tuhibba nuzulan musibati bih. ولا تحرموا منافسه هي أن تغبطه وتشتيل لنفسك مثله ولا تحب زوالها منه. Dan ketahuilah olehmu bahawa dengki itu haram, iaitu bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun balak dengan dia. Dan tiada haram munafasah, iaitu bahawa engkau kenang-kenang dan suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Baik, hasad ni lawan dia apa? Hasad ni mazmumah, mesti ada mahmudah dia. Jadi kalau hasad tu mazmumah, mahmudah dia ialah munafasah, insya-Allah. Kalau hasad itu hasad itu sebenarnya iri. Kita panggil dalam bahasa Melayu iri, dia tak panggil dengki, sebab dengki dia topik lain lagi. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW, al-hasadu ya'kulun hasanatin kama ta'kulun narul khatab, iaitu hasad itu memakan akan kebaikan sebagaimana api makan kayu. Baik, Imam Ghazali cakap, bermula hasad itu, macam mana kita nak tahu kita ada penyakit hasad, kita ada hasad ni? Hasad ni bukan kita tengok, oh orang beli kereta besar, kita pun hantar mandram ke, kita orang berniaga, kita pergi hantar pun nama guna-guna ke, atau hantar sihir ke, bukan. Hasad ni kata Imam Ghazali, bermula hasad itu apabila seseorang itu tidak merasa apa-apa saat saudaranya mendapat kegembiraan. Dengar kata haji nak pergi umrah dia, seronok betul dapat pergi umrah. Ya ke, biarlah. Itu kata Imam Ghazali, dah bermula hasad dah tu. Al-hasad tu bila dia tidak ada rasa gembira di atas kegembiraan saudara dia. Dan bertambah dahsyatnya apabila dia merasa senang saat mendengar khabar duka terhadap saudaranya. Fulan tu aksiden petang tadi. Aksiden, biarkan lantak ke dia. Itulah asyik main motor je, dah jatuh baru boleh duduk rumah agaknya. Hasad. Itu hasad dia masuk dalam hati. Subhanallah ta'ala. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, adakah kita telah ada hasad? Oh dah Ustaz, hasad ni dengki, tengok orang berniaga tak senang, kita hantar sentau. Bukan, itu dah besar sangat. Tu sihir. Di dalam bab sihir,
Adapun bab hasad itu bagaimana seseorang mengawal perasaannya terhadap saudaranya. Dia merasa senang bila dengar saudaranya ditimpa musibah. Dan dia tidak merasa apa-apa pun saat saudara ditimpa kegembiraan. Itu Imam Ghazali kata apa? Dan ketahuilah engkau bahawa dengki itu haram. Hukumnya haram. Apa tu dengki? Bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain. Orang tu hilang nikmat. Wah, biarlah entak dia padan muka insya-Allah tabarakallah taala. Dengar kata rumahnya kena rampas. Padan insya-Allah tabarakallah. Dia ada perkataan tu walaupun kawan-kawan sekalipun. Insya-Allah tabarakallah taala. Tidak boleh seperti itu insya-Allah. Dan apa dia kata lagi? Orang lain daripadamu dan suka engkau turun balak dengan dia. Kalau dia ditimpa musibah kita suka. Biarkan dia. Insya-Allah tabarakallah taala. Itu dah dengki dah sebenarnya. Itu dah hasad. Kita panggil dengki, kita panggil hasad. Apa tu hasad? Iri. Bila orang diberi nikmat, maka dia tak suka kepada kenikmatan yang orang lain dapat. Dan bila dia ditimpa musibah, kesenangan melanda ke hati dia. Allahu Akbar. Tu yang kita takut. Kita takut barangkali kita ni ada kita panggil apa di sini? Buruk hati. Kita panggil buruk hati. Barangkali ada dendam. Barangkali ada kita menyimpan. Tak suka pada seseorang. Lalu kita dengar khabar buruk daripada orang terhadap orang yang kita tak sukai itu tadi. Lalu ia menjadi kegembiraan bagi kita. Wa na'udzubillah min zalik. Tabarakallah. Itu sebab yang paling besar sekali apa dia? Iaitulah bagaimana nak mengawal hati kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebab nak capai kepada Allah Ta'ala ni bukan sekadar kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mesti melalui makam tasawuf. Bagaimana seseorang tu nak sampai kepada Allah? Mesti melalui dengan 3 jalan. Yang pertama, dia mesti melalui makam tahalli. Setelah daripada makam tahalli, dia akan berpindah kepada makam takhalli. Dan bila dia telah melalui makam takhalli, baru dia sampai makam tajalli. InsyaAllah. Apa tu tahalli, takhalli, tajalli itu Ustaz? Tahalli itu ialah suatu perbuatan yang dinamakan sebagai mengosongkan hati. Apa maksud mengosongkan hati? Dia sedar diri. Kalaulah saya tak boleh nak khusyuk dalam sembahyang, atau berkata, kalaulah saya tak boleh nak tawaduk, maka saya jangan takabur. InsyaAllah. Kita tak boleh nak tawaduk, maka jangan takabur. Saya tak boleh nak ikhlas, maka jangan riak. Jadi bila masalah itu berlaku, apa dia? Bila seseorang bila dia rasa dia tak boleh nak khusyuk, dia rasa takabur. Dia masukkan sikap takabur dalam hati dia. Bila dia rasa dia tak boleh ikhlas, dia masukkan sikap riak. Jadi itu sebab para ulama sufi mengatakan hendaklah dia mengosongkan hatinya terlebih dahulu. Jangan ada apa-apa sifat. Kalau rasa tak boleh ikhlas, jangan kamu masukkan takabur. Kalau rasa tak boleh rasa jujur, jangan kamu jadi penipu. Kalau kamu tidak boleh berkata benar, maka jangan jadi orang pendusta. Tu ayat dia senang. Bila hatimu telah statik, telah duduk dalam kedudukan yang kosong, maka baru datang makam takhalli, iaitu makam pengisian. Usahakan masukkan sifat-sifat baik. Cuba untuk khusyuk, sedangkan kita dah lupa sifat riak tadi. Cuba untuk tawaduk, sedangkan kita dah lupa takabur tadi. Masalah takabur ini tadi bukan dek kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan dek kerana kekayaan semata-mata, tapi kerana sesuatu perkara yang merasakan dia lebih daripada orang lain. Itu sebab Ibnu Athaillah sebut, banyak kali saya ulang ayat ni, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang merasa tawaduk, dia rasa dia lah warak, dia rasa dia lah paling baik ibadahnya, dia rasa dia paling soleh dalam melaksanakan ketaatan, kata Ibnu Athaillah, ketahuilah dialah orang yang paling takabur di sisi Allah. Apa takabur? Dia rasa besar. Bila dia tengok orang lain tak betul, ini orang tak betul. Jadi dia yang betul. Orang tu salah, berarti dia yang betul. Tabarakallah. Orang tu sesat, dia yang lurus. Tabarakallah. Bila mulut dia masih lagi menyebut dan matanya masih memandang kepada kekurangan orang, maka dia masih lagi di tahap paling rendah dalam mengenal Tuhan. Tabarakallah. Itu sebab man arafa nafsi arafa rabbi. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Sekarang ni dia kata nak kenal Tuhan, tapi diri dia pun dia tak kenal. Diri dia itulah hamba kepada Allah. Apa martabat hamba? Adakah dia kena takabur? Itu sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-kibriyai idhari wal-azami, al-kibriyai imami wal-azami idhari. Sesungguhnya takabur itu ialah serbanku dan sombong itu ialah pelekatku. Barang siapa yang cuba merampas salah satu daripada aku,
maka akan ku campakkan ia ke dalam neraka Jahannam. Wa ma ubali, tanpa ku peduli dia siapa. Dia nabi ke, dia rasul ke, aulia ke, murabbi ke, mursyid ke, hatta orang awam sekalipun aku campak. Wa ma ubali dalam hadis tu. Aku tak peduli dia siapa. Sebab dia ambil hak aku. Tu sebab salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafur. Al-Mutakabbir itu mana apa? Yang maha takabbur. Itu hak Allah Ta'ala. Jadi bila takabbur ni berlaku, kenapa? Bila seseorang tu merasa dia tu baik. Bila dia rasa baik, pandangan dia akan nampak orang lain tak baik. Naik motor pergi masjid, tengok budak-budak muda lepak tepi bawah lampu neon. Dia berkata, budak-budak apa jadilah, masuk neraka lah kalau apa ini. Maknanya kehidupan dia masih memandang orang. InsyaAllah. Sedangkan kata Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Al-Musawwa rahimallahu ta'ala, apa kata dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan seminit walau sesaat dalam hidupmu untuk memandangkan kesalahan orang. Sedangkan umur yang diberikan oleh Allah kepada engkau untuk memandang salah engkau pun belum cukup. Kita ada umur 60 tahun, nak teliti kita punya kesalahan dalam hidup masih tak cukup. Bagaimana seseorang boleh membazirkan masa umurnya untuk memandang kesalahan orang? Ini kena perbaik. Itu sebab macam yang saya pernah sebutkan sebelum ni, martabat sedekah. Bila seseorang tu bersedekah, dia sedekah kepada seorang budak, budak tu barangkali kena miskin atau anak yatim. Lalu orang tanya, Ji, kenapa sedekah kat budak tu, Ji? InsyaAllah. Allah Ustaz, anak miskin, insyaAllah. Ustaz, ini anak orang susah. Haji, kenapa sedekah kat sekolah tu? Allah, sekolah tu pepak lerak Ustaz, insyaAllah. Tak ada apa pun, kena tolong, insyaAllah. Dalam masalah ini, ulama' tasawuf kata, martabat sedekahnya masih berada paling rendah sekali. Kenapa? Kerana sedekahnya masih memandang kepada kekurangan orang. Jadi kalau dia bersedekah, sebenarnya apa tujuan dia sedekah? Bila orang tanya, Ji, kenapa sedekah? Allah Ustaz, amal tak banyak, mudah-mudahan sedekah tu selamat saya ke akhirat. Dia pandang sedekah tu untuk dia. Bukan dia pandang sedekah tu untuk orang. Bila dia sedekah untuk orang dan orang tak guna sedekah itu dengan baik sebagaimana diinginkan dia, apa kata dia? Menyesal aku sedekah ke dia, insyaAllah. Aduh, buat habis duit je, rupa banyak duit dia, insyaAllah. Dan bila sedekah itu diberikan kepada orang yang rendah, pandangan masyarakat akan mengatakan apa? Sedekah ni kerja orang kaya je. Sedekah ni kerja orang kaya. Subhanallah. Jadi orang miskin, kami belum boleh sedekah tu, insya-Allah. Sedangkan kalaulah dia mengambil sedekah tu untuk diri dia, orang miskin pun akan berebut. Tu sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara wala bisyidkin tamrin. Takutilah api neraka Allah Taala itu walaupun kamu bersedekah dengan setengah korma. Orang tu miskin, dia ada sebiji korma aje. Tapi sebab nak selamat dari neraka Allah, belah sebelah, tuan ambillah separuh saya makan. Mudah-mudahan setengah korma ni selamat saya dekat api neraka nanti. Itu sebenarnya. Bukan kata, tuan, saya sebab cukup dah untuk saya. Tuan tu nampak macam tak makan lagi, nak ambil. Kata. Bukan apa itu. Tapi sedekah tu kerana untuk menyelamatkan diri. Dan kita tahu bahawa topik yang kita bicarakan sekarang masalah hasad. Al-hasadu ya'kulun nar. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sesungguhnya penyakit hasad ini dia makan kebaikan kita. Ada orang barangkali dia buat baik atas dunia, buat amal atas dunia. Ingat-ingat dia ada akhirat nanti balik jutawan. Sekali sampai di akhirat muflis. Ya Allah, ainal amali wal hasanati. Ya Allah, mana amal saya dan kebaikan saya? Ya Allah. Khabar adik malaikat, amal kamu dah habis, dah dimakan. Siapa yang makan? Siapa yang ambil amal saya? Al-hasadu. Sifat hasad yang ada dalam diri kamu. Bila ada rasa hasad, rasa tak suka dengan manusia itu, sebab diutus Nabi SAW ni dengan kasih sayang. Diutuskan Nabi SAW ni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bil adun, bukan dengan permusuhan, tetapi dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dan harus engkau suka akan hilang nikmat daripada orang yang zalim supaya hilang zalimnya. Yang ini ulama ambil kata sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Ya Allah. Ada orang dia datang, masya-Allah tabarakallah. Pak Imam datang masjid. Dia bawa kereta kancil je lah, masya-Allah tabarakallah. Parking sebelah. Ustaz baru datang. Ustaz bawa tu kereta besar sikit lah. Mercedes dia bawanya pun, masya-Allah tabarakallah taala. Parking sebelah. Nengok Pak Imam bawa kereta kecil. Pak Imam, Ustaz, baru sampai Ustaz. Ya dah, kata masya-Allah, awak pakai Mercedes. Pak Imam kancil apa barang, masya-Allah. Dia kata Pak Imam pakai kancil apa barang? Pak Imam pun ya, terima kasih, masya-Allah. Sombong ustaz ni tadi bawa pakai Mercedes, insya-Allah barakallahu taala.
Minggu depan punya kuliah, ustaz tu datang parking, dia tengok sebelah ada kereta cantik. Hummer, insyaAllah. Tu Hummer tu 6 tayar, Sultan Johor punya tu. Agung, kan Agung lah, insyaAllah. Agung punya tu Hummer pakai sebelah. Dia pun tu, amboi, cantiknya kereta main siapa punya. Turun dia kereta Pak Imam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ui Pak Imam, lawa kereta ni. Alah Ustaz, kereta parking kat rumah ni, kereta orang rumah pergi pasar ni, tak bergerak. Jadi kita baru nak gerak-gerakkan. Ada lagi Lamborghini dengan Porsche kat rumah tu nak dihidup enjin nak bergerak. Agak Ustaz tadi dia boleh sombong lagi tak? Tak sombong tak? Allah mak rupanya aku salah orang lah bercakap. Jadi sombong pada orang yang sombong jadi sedekah. Kerana menyedarkan dia. Jadi dalam masalah hasad, boleh tak seseorang itu suka terhadap musibah ataupun kehilangan harta si zalim, ataupun kehilangan pendapatan, ataupun hilang daripada nikmat orang zalim tadi? Suka boleh. Boleh kenapa? Kerana dengan sebab hilang nikmat tadi, maka hilanglah zalim dia, insyaAllah. Yang itu bukan hilang tadi supaya kita biarkan dia susah hidup. Bukan. Kita kata suka dia tak ada, dia hilang nikmat tu kenapa? Mudah-mudahan dia dapat lebih baik dan Allah bagi rahmat pada dia dengan meninggalkan kezaliman disebabkan kekayaan dia. Itu sebenarnya. Insya-Allah barakallahu taala anu. Jadi itu sebab harus hukum dia seseorang tu suka. Harus ni dia mubah lah. Al-mubah wala jaizu. Dia terbuka. Kalau orang nak suka pun boleh, orang tak suka pun boleh. Dia tak terikat. Ya Allah. Dan ketahui olehmu bahawa hasad itu membatalkan akan ibadah dan mendatangkan murka Allah. Seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru khataba. Rawahu Abu Daud. Hasad itu memakan ia akan amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Itu sifat hasad ni, kalau boleh sejauhnya kita tinggalkan, sebolehnya kita hindarkan, insya-Allah. Sebab kita nak dapat qalbun salim, insya-Allah, nak dapat hati yang tenteram. Itu sebab kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu lepas taubat yang Allah nantikan pada kita, irji'i ila Allah. Balik kepada Allah Taala aja. Apa yang Allah beri kepada kita itu tidak lain tak bukan ialah ujian. Ahasiban nasu ayyatraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan mereka mengatakan kami beriman, kami ni beriman, insya-Allah. Wa hum la yuftanun, pada mereka tak pernah diuji, insya-Allah. Allah tak turunkan ujian pada mereka lalu mereka nak klaim mereka beriman. Tak semudah itu. Itu sebab Al-Quran kata ahasiban nas. Apakah hasabah? Al-hasabah hisaban. Apakah mereka menyangka ahasiban nasu ayyatraku, bahawa mereka akan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Kalau mulut mereka mencanang kami ni beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun, pada mereka tidak pernah diuji oleh Allah Taala. Jadi itu sebab ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala terbagi pada dua. Yang pertama namanya ialah fatan atau fitnah, yang kedua nama dia balaun. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, yakni balaakum, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana nak tengok siapa yang beramal di antara kita. Jadi hasad ni adalah musuh utama bagi manusia, kerana dia akan memakan amal kita. Rugi lah kita. Kita penat-penat bekerja, kita buat amal, lepas tu dalam gudang kita tu, kita panggil gudang lah, kita kumpulkan segala aset pahala tadi, kita simpan dalam satu gudang. Masalahnya kita lantik security tu namanya hasad. Hasad tu pergi makan dalam gudang kita. Tahu-tahu bila nak balik, buka gudang kosong. Mana pergi? Tu security yang namanya hasad tadi dah ambil. Kita pun rugi kat situ. Jadi jangan kita iring dengan hasad. Kadang-kadang penyakit dia datang. Dia datang. Syaitan ni datang, tup, dia bisik. Detik sikit dalam hati. Kan kau tak suka dia kan? Alhamdulillah. Tengok dah kena kat dia. Dia datang. Maka apa kita kata? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu je. Baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tu kata Nabi SAW, mengubati 99 penyakit, dan seringan-ringan penyakit ialah duka cita. Sedih hati, duka cita dengan kerja manusia. Maka kita pun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya aku nak meninggalkan kemaksiatan, dan tak ada upaya aku melaksanakan ketaatan illa bil quwwata illa billah, melainkan bantuan daripada Allah Taala. Ayat kita harap bantuan Allah Taala aja dalam hidup kita ni. Lain tak ada. Kita barakallahu taala. Apa jadi datang ke bumi, dah ikhtiar, dah usaha, kita tawakal pada Allah. Bila tawakal,
Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 1000 dinar yang kita kenal dengan 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dan sesiapa wa may yattaqillah, yang dia serah diri pada Allah. Surrender, angkat tangan pada Allah. Allah, saya dah usaha habis dah ya Allah. Yattaqillah yaj'al lahu, Allah jadikan pada dia makhraja, jalan keluar. InsyaAllah. Kesempitan apa pun dalam hidup dia, Tuhan tu yang jadikan sempit tu. Dia yang boleh melapangkan balik. Sesusah apa pun, dia yang jadikan susah tu. Dan dia akan buka balik kesenangan untuk menutupi kesusahan itu. Jadi yang penting bagaimana? Raja' ilallah. Balik pada Allah. Surrender. Tawakkal ala Allah. Itu saja. Itu sebab dalam zikir wirid kita kan, kalau malam kita bangun malam, kita tahajud. Zikir munajat kata, Tubna ilallah. ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا, kami bertaubat ila Allah, kepada Allah, waraja'na, dan kami balik ya Allah, ila Allah, pada Engkau ya Allah, wa nadimna, dan salah silap kami ya Allah, ala ma fa'alna, atas kelakuan kami ya Allah, kekurangan kami ya Allah, maaf kami ya Allah. Itu je kita minta. Tak ada lain. Tuhan dia bukan nak dengar kita cerita masalah apa, nak dengar kita punya permintaan yang banyak saja. Tapi Tuhan merindukan dambaan seorang hamba yang mengaku salah depan Tuhan. Itu saja. Subhanallah ta'ala. Babut taubah, itu terbuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada hasad, kita dengki, balik pada Allah, ya Allah, maafkan hati ni ya Allah. Sebab narul muqadah allati tattali'u 'alal afidah, api neraka yang menyambar tinggi, barang pertama disambar ialah hati jantung manusia. Insya-Allah. Kan dalamnya lah ada hasad, kan dalamnya ada dengki, dalamnya ada sum'ah, dalamnya ada riak, dalamnya ada takabbur. Insya-Allah. Itu sebab kalau kita bahas tentang hakikat jasad ataupun hakikat insan, masya-Allah. Al-jasad, jasad tu terbagi pada dua. Dipanggil sebagai anggota hamba dan anggota raja. Yang ditanya di Allah Taala hanyalah anggota hamba. Anggota hamba akan balik pada Allah mengadu. Tangannya akan mengadu pada Allah, mata akan mengadu pada Allah, telinga mengadu pada Allah, ya Allah kami disuruh buat ini. Siapa suruh? Ni jantung tadi suruh. Dia bagi connection pada akal dan mulut jadi juru bahasa dia. Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah tutup mulut-mulut mereka. Mulut nak bercakap. Apakah lidah tak ditanya oleh Allah? Tak. Jantung Allah Ta'ala tanya. Allah tak tanya jantung. Allah tanya akal. Akal pun tak ditanya oleh Allah. Yang ditanya hanyalah pengaduan. Allah Ta'ala terima pengaduan anggota hamba. Anggota yang kederatnya digunakan. Ya Allah perintahkan untuk sembahyang. Itu sebab Allah Ta'ala perintah dalam sembahyang, qauli, fi'li, qalbi. Tiga-tiga kena. Qalbi, kau tunjukkan ketaatan kau pada Allah Ta'ala. Fi'li, anggota hamba, kau tunjukkan ketaatan pada Allah. Qauli, mulut, kamu sebutkan ucapan kamu kepada Allah. Dalam sembahyang, tiga-tiga kena buat. Qalbi, qauli, fi'li. Menghadap Allah Ta'ala semua. Kadang-kadang ada enggan dia ni. Pak Imam dah Allahu Akbar. Dia mengarahkan tangan untuk angkat tapi mulut tak mau keluar. Sedangkan Allahu Akbar, lafaz Allah dan kemudian Al-Akbar itu rukun qauli. Rukun yang berkehendak pada Allahu Akbar. Tak angkat takbir, tak apa. Yang dikehendaki lafaznya, bukan angkat tangannya. Jangan gaduh lepas tu letak kat sini ke sini ke sini ke sini. Dalam Sabilal Muhtadin litafaqquh fi amruddin karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala mengatakan pada meletak tangan tu hanya hikmah daripadanya. Itu sebab imam-imam yang empat mereka bersalah-salahan dalam meletakkan tangan. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali meletakkan tangan di bawah pusat. Imam Syafi'i meletakkan di antara dada dan pusat. Imam Malik melepaskan. Tapi keempat-empatnya sah. Yang batal akan takbiratul ihram itu kalau sebutannya tak ada. Allahu Akbar tu tak ada. Jadi bila Pak Imam dah Allahu Akbar, dia tangan angkat, gaya ada, tapi lafaz tu tak ada. Tu sebab rukun qauli apa? Sekurang-kurang qauli terdengar pada telinga sendiri, dan seafdal qauli terdengar pada telinga orang sebelah, dan makruh bila dengar pada orang yang ketiga. Itu dia, perbahasan dia, masya-Allah.
Jadi itu sebab bila meletakkan yang kita kadang-kadang terlupa. Yang mana dikatakan fardu ain, yang mana dikatakan sunat. Tabarakallah ta'ala anu. Jadi itu sebab kita tengok balik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam masalah tasawuf ni pun dia termasuk fardu ain. Dalam fiqh pun dia termasuk fardu ain. Tauhid pun fardu ain. Tabarakallah ta'ala. Jadi itu sebab kita kena jaga hati, jaga akal, kemudian jaga lisan. Sebab ni 3 anggota raja. 3 ni anggota raja tak ditanya oleh Tuhan. Yang Tuhan tanya nanti anggota hamba yang datang mengadu kepada Allah Ta'ala. Hati dia tak boleh cakap apa-apa dah. Allah lempar masuk neraka, narul muqadah, api neraka terus sambar jantung hati. Akal ketika itu dikuasai oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Api itu membakar ala juludihim, bakar kulit-kulit mereka dan ganti balik kulit yang baru. Apakah kulit tu yang sakit? Tak. Mentaliti dia sakit ketika itu. Serupa kita macam ada bisul. Bila ada bisul tu, aduh sakitnya, aduh. Tapi malam tidur nyenyak je. Dapat tidur malam, tak ada adoinya. Tabarakallah ta'ala anu. Bangun tidur terlupa bisul. Elok dia makan kopi semua. Lepas tu seperti dia, apa benda ni? Tengok, alamak bisul. Dia baru, bila dia dah nampak bisul tu, baru dia rasa sakit. Tadi masa tak nampak, tak sakit pun. Tabarakallah. Kenapa? Adakah kulit tu yang sakit? Adakah daging tu yang sakit? Tak. Akal. Akal bagi connection pada hati. Tu sebab bila orang tanya, Ustaz, cerdik ni sebab apa? Akal ni bijak, Ustaz. Bukan akal. Akal ni masih lagi menteri. Mulut ni masih menteri. Rajanya hati. Innal jasadil mudghah. Iza salahat jasadu kulluhu. Wa iza fasada jasadu kulluhu ala wahya qalb. Dalam tubuh jasad anak Adam ni ada seketul daging. Bila baik daging tadi, baiklah seluruh anggotanya. Bila buruk daging tadi, buruklah seluruh anggotanya. Itulah jantung hati. InsyaAllah. Itu sebab akal kerja dia apa? Kerja dia bukan berfikir. Kerjanya berkhayal. Akal ni kerja khayal dia. Dia membayangkan, menghayalkan, menggambarkan. Itu kerja akal. Adapun berfikir siapa sebenarnya? Jantung hati tadi. Itu sebab orang kata Allah bijak budak ni. Terang hatinya. Terang hati. Orang tak kata terang otak. InsyaAllah. Hatinya terang. Jadi ilmu tu datang daripada hati. Sebab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, perbaikkan hatimu, hilangkan dari hatimu, kerana itu sebenar tempat semuanya. Ilmu bubuh kat situ. Kalau ilmu tu dah duduk di hati, maka jangan masukkan hasad dalam hati, jangan masukkan dengki dalam hati, jangan masukkan ini. Sebab tidak boleh 2 perasaan berkumpul dalam satu rumah, dalam satu hati. Ustaz, saya benci betul dengan dia, tapi saya suka dia. Kan pelik bunyi tu. Dia benci dengan orang tu, dia suka orang tu. 2 perasaan duduk dalam satu hati. Mustahil. Jadi seseorang dia nak mengatakan dia beriman pada Allah, tapi hatinya ada hasad, tapi hatinya ada dengki, tapi hatinya ada sum'ah, hatinya ada takabbur, hatinya ada ujub, ada riak. Maka ketika tu dia kata, saya beriman pada Allah Ta'ala, Ustaz. Hati saya Allah Ta'ala aja. Oh, tak jadi kopi tu. Itu sebab penting makam tahalli tadi sebelum masuk takhalli. Bila dah sampai makam takhalli akan jadi tajalli, baru dia kenal diri dia. Subhanallah taala. Imam Ghazali dah bahas dalam cerita itu. Itu sebab bila orang mengaji, barang pertama tu sebab kata Imam Malik rahimahullah taala, maka tasawuf itu jangan ditinggalkan. Tasawuf jangan tinggal kerana kebanyakan angkuhnya manusia bila dia berilmu kerana ketiadaan tasawuf dalam diri dia. Subhanallah taala, itu dia. Jadi itu sebab hasad adalah barang yang paling jahat dalam diri kita, kerana dia akan membinasakan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah ibadah kepada Allah Ta'ala. Amal yang kita buat ni benarnya bukannya lah menyebab nak masuk syurga. Tak juga, insyaAllah. Ustaz, saya sembahyang banyak, masuk syurga lah saya. Dah, insyaAllah. Dia tak masuk syurga kopi itu. Amal yang kita buat ni bekalan je. Buat bekal. Apa makna bekal? Ini bekal orang guna untuk perjalanan, insyaAllah. Untuk perjalanan. Kita nak balik ke kampung, bekal kita daripada Allah Sayyidina Muhammad, perjalanan tadi adalah boleh makan, boleh minum, bawa lah RM100. Lepaslah sampai ke apa nama? Sampai ke Juru, kata orang, masya-Allah tabarakallah. Kalau daripada keluar Sungkai, dia nak pergi ke Juru, bawa RM10 je. Minyak tinggal setakuk, masya-Allah tabarakallah ta'ala. Sampai ke dak Juru tu? Tak sampai, insya-Allah. Baru sampai ke Tapah, dah nak ngisi minyak RM10. Itulah nak ngisi perut, itulah nak ngisi minyak. Mana boleh? Jadi amal macam tu. Amal tu kita kumpul tu, kita banyakkan amal sebagai bekal nak menghadap Allah Ta'ala di syurga. Tengah-tengah jalan amal dah habis. Allah dah habis lah. Itu yang kira menggelupur cari orang pula. Tolong bagi amal sikit. Tolong bagi amal sikit. Kata apa? Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu, yafirru. Semua orang akan lari.
Mar'u min akhi, bila dia jumpa adik-beradik. Ini adik-beradik aku ni, insya-Allah. Jumpa adik-beradik je kot. Tak. Wa ummi wa abi, bila jumpa mak pun lari, jumpa bapak pun lari. Oh, boleh jadi dia tak rapat dengan keluarga. Tak. Wa sahibati wa bani, jumpa kawan-kawan dan anak beranak pun lari. Kenapa? Kerana tahu hari tu semua nak ngepo. Subhanallah Ta'ala. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Oh, kita kenal dulu dekat dunia, kat taman kat taman Naim, Ustaz, Masjid Naim, Ustaz, ingat tak? Oh ya Haji, ingat insya-Allah. Ustaz, ginilah Ustaz. Malam tu Ustaz ceramah, alhamdulillah lah. Bagus juga ceramahnya, dengarlah kami, hisaplah hati kami. Barangkali ada pahala kan Ustaz waktu tu? Insya-Allah adalah pahalanya. Ustaz tahu tak, masa Ustaz ceramah tu, Ustaz duduk kursi tu saya lah penginfak kan, insya-Allah. Jadi share lah sikit ke saya Ustaz, pahalanya insya-Allah. Dia nak claim, waktu tu ramai claim. Mulalah dia claim, saya yang ngimpak kapet, saya yang ngimpak ini. Jadi Ustaz tadi tu, Ustaz Ridwan tadi tu lah, bukan Ustaz Ridwan ni, Ustaz Ridwan tadi tu, dia kalau nampak orang yang dia kenal, wasahibah wa bani tu, oh ini orang taman-taman, oh ini taman Naim ni, ini taman Sri Setia ni, oh ini, lari bukan cari. Oi, lama tak jumpa. Tiba-tiba orang di dunia ni sibuk mengatakan, buatlah, jumpa di akhirat. Mana ada orang nak jumpa kita di akhirat dah? Semua nak lari. Subhanallah. Akhirat padang mahsyar, bukan padang reunion. Nak jumpa-jumpa, kita jumpa di akhirat nanti. Tak adanya, semua lari, insya-Allah. Jadi tu kita perbaik hati kita, buat bekal kita. Tu sebab syurga dia bukan sebab amal kita, tapi kita akan masuk syurga birahmatillah, dengan rahmat Allah Taala. Tu saja. Rahmat Allah yang masukkan kita dalam syurga. Adapun amal kita buat, dia tanggungjawab kita sebagai hamba dan menjadi bekal untuk perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala saja. Allahu a'lam bissawab. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi fasal yang kelima pada menyatakan bakhil, kasih akan harta dunia. Dia dua tu, bakhil dan kasih akan harta dunia. Bakhil satu hal, kasih harta dunia satu hal. Ini kita akan sambung pada siri akan datang, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Baik, sebelum saya tangguh pengajian kita pada malam mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Baik, kalau tak ada soalan, sekadar itu sahaja dahulu ayandi bunda rahmat Allah Ta'ala. Salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan sebentar tadi, kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, salah dengan pandangan para ulama. Kepada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kakanda saya menyusun 10 jari mohon maaf. Kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ustaz, Tuan-tuan haji, para ulama, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon tegurlah saya sekiranya apa yang saya sampaikan tadi tidak bertepatan dengan apa yang telah difatwakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Dan sekiranya penyampaian saya tadi bersalahan dengan enakmen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak, kepada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Kepada hadirin ayahanda, ibunda, adinda, kakanda sekalian, saya menyusun 10 jari mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا أنفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma